perempuan, pembedahan dilakukan tanpa sentuhan pada tubuh badan pesakit. Selepas pembedahan, pesakit perlu mengamalkan ayat-ayat yang diberi. Ayat-ayat inilah yang akan menyembuhkan pesakit tersebut. Sekiranya pesakit tidak mengamalkan ayat-ayat ini, pembedahan ini tidak akan berkesan. Untuk penyakit-penyakit yang bersangkut paut dengan jantung ataupun saluran darah tersumbat ataupun blockage, pesakit perlu membaca ayat-ayat dari surah berikut. Dengan Al-Quran tu mungkin kalimah-kalimah Allah tu lah dapat mengubah kita semua. InsyaAllah lah. Bagi sesiapa yang ada anak yang bermasalah, yang sakit, saya nasihatkan selain kita dapatkan rawatan moden di hospital, kita juga perlu cari perubatan alternatif, ya, sebagai perubatan sampingan. Ya. Yang pasti kita mesti yakin, InsyaAllah Tuhan akan mampukan. Di Malaysia, dianggarkan sekitar 300 bayi menghidapi jantung berlubang dalam satu tempoh yang sama. Kemungkinan jangka hayat pesakit hanya mampu menjangkau sekitar 20 hingga 30 tahun jika ianya tidak diberikan rawatan sewajarnya. Sekarang ni, bagaimana kita dapat tahu kanak-kanak ni mengalami masalah jantung ialah kita dengan kaedah medicine yang lebih advance, kita boleh melakukan apa yang dinamakan ekokardiografi ataupun sejenis ultrasound yang melihat jantung dalam janin lagi, ya. Bukanlah kesemua bayi kita lakukan, ya, tetapi jika bayi itu kalau ibu ni mengandungi risiko-risiko tinggi, dan ujian ini akan dilakukan, ya. Keselaluannya bagaimana kita dapat tahu yang kanak-kanak dapat masalah jantung ni apabila kita mendengar melalui stetoskop. Bila doktor mendengar bunyi jantung melalui stetoskop. Secara amnya bunyi jantung ni ada dua jenis, ada two heart sounds, bunyi dia lap-dap begitulah, ya. Tetapi bila dia terdapat masalah jantung ni, terdapat bunyi yang berlainan, ya. Bunyi ni bunyi lap-dap, macam ada bocor sedikit dalam bunyi jantung tu bila kita dengar, ya. Ini yang dinamakan murmur, atau murmur ni adalah sejenis bunyi, kelainan bunyi dalam degupan jantung, ya. Apa sebenarnya murmur ni ialah katakanlah kalau kita ada air melalui sejenis dalam tube, katakan air itu kan getah, hos getah, kan. Bila air itu mengalir secara bagus, kita tak dengar bunyi dia. Tetapi bila kita letakkan jari kita di depan tube getah tu, we can hear that shh sound, ya. Itu yang dinamakan murmur, ya. Rawatan masalah jantung congenital ni depending on apa masalahnya sebenarnya, ya. Jika katakanlah kita ambil example, ya, rawatannya di dalam masalah jantung ventricle septal defect atau defect di bahagian lubang ventricle, ya. Rawatannya pertama ialah jika lubang ni kecil, kita tak buat apa-apa, ya. Jika lubang ni terlalu besar, dan kita akan menutup lubang tu secara pembedahan, ya. And bila pembedahan ini berlaku ialah kita harap kita dapat bayi itu lebih besar. Kalau lagi besar bayi itu, lagi mudah pembedahan ini dapat dilakukan, ya. So kita akan tunggu sehingga kanak-kanak tu besar sedikit sebelum kita lakukan pembedahan untuk menutup lubang jantung tu. Sementara menunggu kanak-kanak tu besar, apa yang kita boleh buat, kita bagi ubat untuk membantu jantung tu berfungsi dengan lebih mudah, ya. Apa berlaku bila jantung tu berlubang, jantung tu ada lubang di bahagian septum ventricle, mereka kena bekerja dengan lebih kuat, ya. Jadi dengan memberi ubatan ini kita dapat mengurangkan kerja jantung tu supaya dia dapat tak gagal, ya. So itu yang kita lakukan. Sekarang ni pula terdapat cara rawatan yang berlainan sedikit, ya, di mana kita tidak melakukan pembedahan secara open heart surgery. But what we do ialah kita melakukan secara keyhole atau menggunakan kateter, di mana kita masukkan kateter ke bahagian pangkal peha, masukkan tube tu ke dalam jantung, dan kita ada macam penyumbat, ya, dan kita sumbat lubang tu, ya. It's a bit strange, tapi kita sumbat lubang tu untuk menutup lubang tu supaya kita tak perlu buat pembedahan. So rawatan ni agak
bagus saya kira ikutkan, tak perlu duduk di hospital untuk berhari-hari, tak dapat parut di bahagian dada, tetapi bukan semua jenis penyakit jantung yang kita boleh lakukan. Kesaluan penyakit-penyakit jantung